Saya jemput Datuk Seri Panglima Madius Tangau Tuaran. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Tuaran minta Yang Berhormat Perdana Menteri nyatakan jumlah keseluruhan pegawai perubatan lantikan kontrak dalam perkhidmatan awam dan implikasi keuangan yang terlibat jika semua pegawai perubatan lantikan kontrak diserap masuk dan seterusnya dilantik secara tetap. Terima kasih. Yang Bertua, ucap terima kasih kepada Tuaran. Pertama saya nak sebut penghargaan dan terima kasih saya kepada doktor-doktor kontrak yang memang hadapi masalah yang sekian lama dan telah tidak meneruskan dengan rancangan beberapa pihak yang mau mogok dan sebagainya kerana kita berikan perhatian. Saya bagi contoh seperti mana saya sebut dalam belanjawan 2023 peruntukan emolumen 19.7 bilion kepada Kementerian Kesihatan, iaitu peningkatan 3 bilion ringgit. Ya. Ini bukan jumlah kecil ketimbang tahun 2022. Daripada 3 bilion ringgit penambahan emolumen itu, termasuklah 1.2 bilion kenaikan gaji tahunan. Peruntukan tambahan untuk keperluan pegawai kontrak 600 juta dan pelantikan kejawatan tetap yang diserap daripada pegawai kontrak 1.1 bilion. Jadi untuk 2023 tambahan kerana doktor kontrak dan juga penyerapan menjadi pegawai tetap itu 1.7 bilion ringgit. Sebab itu saya merayu sementara tuntutan itu menasabah bahawa mereka berkhidmat sekian lama, tapi perkara ini tertangguh sekian lama. Jadi untuk tahun ini kita selesaikan semua, kita tak mampu. Jadi apa yang dilakukan oleh kerajaan adalah untuk menambah 1.7 bilion ringgit daripada penambahan 3 bilion ringgit emolumen untuk 2023. Jadi kita jangkakan kalau ini dapat dilakukan dalam tempoh 3 tahun, maknanya kita dapat menyerap 12,800 orang doktor kontrak yang ada sekarang dalam tempoh 3 tahun, kerana tahun ini kita menyerap 4,300 sekaligus. Tahun ini sahaja 4,300 orang. Kerana jumlah keseluruhannya ialah 20,333 latihan kontrak. 12,800 housemanship. Jadi kita tak masuk dalam kategori ini. Jadi sebab itu saya harap dapat dimengerti, tidak ada sama sekali niat kita untuk meremehkan kerana doktor-doktor kontrak ini berkhidmat dengan baik, berkorban masa, waktu, tenaga dan memang negara memerlukan. Cuma untuk tahun ini kita tambah 1.7 bilion dan dari tambahan 3 bilion ringgit ini bagi saya ini maksima yang kita dapat lakukan. Dan saya sekali lagi ucap terima kasih kepada mereka tentang kerana kesediaan mereka berkhidmat walaupun ada keresahan, tidak berpuas hati kerana tidak diserapkan semuanya sama sekali sekarang. Silakan Tuaran. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Memang begitu mencabar untuk menyerap keseluruhan semua doktor-doktor kontrak ini. Apa yang saya ingin tahu ialah sebagai soalan tambahan ialah dari segi pemilihan. Kalau kita nak pilih untuk diserapkan, apakah kriteria-kriteria yang digunakan untuk memilih mereka kontrak dokter ini, dan begitu juga dengan apabila dinaik pangkat pada JUSA, apakah kriteria dan apakah pihak kerajaan bercadang untuk memberitahu umum tentang kriteria itu. Soalan tambahan kedua ialah dari segi allowance on-call doctors. Saya difahamkan hanya RM9 sekarang. Berbanding dengan di Starbucks RM20 kalau overtime. Singapura RM60. MMA telah mencadangkan RM25 sejam. Adakah pihak kerajaan bercadang untuk menunai tuntutan daripada MMA ini, dan kalau iya, bila? Terima kasih. Siapa Menteri? Terima kasih Yang Bertua. Proses pemilihan itu proses yang ditentukan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Ini akademik, pengalaman, kepakaran
dan juga prestasi serta kompetensi. Itu yang proses biasa. Tetapi untuk perubatan ini termasuklah apa yang disebut beberapa ujian tambahan yang dimasukkan dalam kategori professional assessment pegawai berkenaan. Jadi saya tidak fikir ini dibangkitkan masalah, tapi allowance ada dibangkitkan. Ya. Tapi allowance yang disebut ini adalah selain daripada gaji dan allowance umum. Ya. Jadi walaupun dianggap kecil, diminta tambahan, tetapi kadar semasa allowance tugas atas panggilan pegawai perubatan iaitu on call, sama ada berkhidmat secara tetap atau kontrak dan diarah untuk menjalankan tugas atas panggilan selepas waktu bekerja biasa di hospital kerajaan, hospital universiti, hospital angkatan tentera ataupun hospital klinik desa adalah masih bersesuaian dengan penetapan kadar mengikut hari tugas jam berbanding kadar allowance lain dan diterima oleh perkhidmatan lain. Jadi konsisten. Tapi pada hari ini saya nak ambil kesempatan umumkan bahawa allowance tambahan diberikan kerana sekarang ini allowance ini tidak termasuk bagi yang bertugas di klinik kesihatan atau jabatan kecemasan. Maka oleh itu saya ingin umumkan bahawa kerajaan bersetuju bahawa allowance bertugas pegawai perubatan selepas waktu pejabat yang on call di klinik kesihatan dan jabatan kecemasan hospital dan waktu perluasan dipanjangkan merakumi hari kelepasan mingguan kepada 6 klinik kesihatan yang terlibat dalam projek rintis mengurangkan kesesakan hospital kerajaan. Saya juga telah harapkan JPA dan Kementerian Kewangan mengkaji agar kemudahan ini dipanjangkan kepada semua selain pegawai perubatan. Tangga Batu. Baik, silakan Tangga Batu. Baik, terima kasih Yang Berhormat Tambun. Kita selalu bicara soal doktor kontrak, tapi ada satu kategori yang kita terlepas pandang iaitu PPP, penolong pembantu perubatan. Dan saya difahamkan bahawa ada dua keluaran, satu daripada institusi latihan KKM dan satu lagi swasta. Dan sewaktu zaman COVID, Kementerian Kesihatan telah mengambil mereka daripada swasta dan saya diberitahu bahawa kontrak mereka tidak disambung dan ada telah diberhentikan dan seramai 800 orang lagi telah menunggu untuk diberhentikan. Jadi kita minta supaya KKM juga beri perhatian kepada mereka-mereka yang diambil bekerja secara kontrak yang datang daripada kolej swasta. Sekian, terima kasih. Silakan Perdana Menteri. Setakat rekod kita tidak benar mereka dihentikan atau tidak disambung, melainkan ada kes-kes tertentu. Walaupun saya ingin berjaminan kepada Tangga Batu bahawa sekiranya ada rekod yang diberhentikan tanpa sebab atau tidak disambung, kita akan ambil tindakan supaya mereka dapat bertugas semula. Kerana dasar kita bukan sahaja doktor, tapi semua pegawai-pegawai yang terlibat dalam kegiatan perubatan ini, termasuk pembantu perubatan, farmasis dan klinik pergigian yang termasuk dalam kategori ini adalah dilayan dengan sama. Ada kemungkinan yang disebut oleh Yang Berhormat Tangga Batu ini, kalau mereka memilih untuk berhenti atau berkhidmat dengan swasta, itu memang diizinkan. Tapi kalau ada apa-apa senarai yang boleh dikemukakan oleh Tangga Batu, insya-Allah saya akan ambil tindakan.